Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bagi tugasan kumpulan SCCG 3143, kumpulan kami akan mengupaskan isu kepelbagaian budaya. Pengenalan bagi isu kepelbagaian budaya iaitu globalisasi yang berlaku dalam alam sosial media, sistem politik, landscape ekonomi, lokasi geografi dan interaksi antarabangsa telah menyebabkan kepelbagaian budaya dalam syarikat tidak dapat dielakkan. Okey, bagi istilah organisasi pelbagai budaya iaitu merujuk kepada kumpulan yang menggalakkan ahli pelbagai latar belakang budaya untuk bekerjasama bagi mencapai satu objektif bersama. Oleh itu, tenaga kerja yang mempunyai potensi besar untuk syarikat meningkatkan prestasi mereka dalam konteks persekitaran perniagaan global, organisasi ini perlu mempunyai pemahaman yang mendalam tentang gabungan kemahiran yang diwakili oleh pekerja. Berkenaan dengan isu yang dibentangkan yang berlaku dalam organisasi yang telah digeneralisasi seperti halangan dari segi bahasa, iaitu bahasa adalah sejenis isu yang paling tipikal yang timbul akibat kepelbagaian dalam perniagaan. Sebagai contoh, disebabkan fakta bahawa bahasa Inggeris telah menjadi bahasa standard rasmi untuk perniagaan di seluruh dunia, ramai orang yang tidak berbahasa Inggeris diabaikan dan tidak diberi ganjaran kerana ketidakupayaan mereka untuk berkomunikasi dan memahami bahasa Inggeris. Isu yang dikenal pasti dalam organisasi iaitu stereotip. Contoh stereotip lazim yang mungkin terdapat dalam syarikat iaitu kepercayaan orang Cina bahawa orang Melayu adalah sedikit lembab, selalu datang lewat kerja dan tidak mahu berusaha walaupun sedikit. Sebaliknya, pekerja Melayu mempunyai tanggapan bahawa rakan sekerja mereka yang berbangsa Cina dan India ini bersikap bongkak dan tidak menghargai pandangan orang lain. Kesemua tanggapan golongan ini dikategorikan sebagai stereotip yang masing-masing mempunyai potensi untuk memberi kesan buruk kepada pekerja baik sekarang maupun masa hadapan. Isu yang berlaku dalam organisasi yang ketiga yang dikenal pasti ialah ethnocentrism, iaitu amalan ethnocentrism ini menghalang orang ramai daripada terlibat dengan budaya yang berbeza dan mewujudkan halangan kepada komunikasi. Dalam hal ini meningkatkan kecekapan dan pengeluaran mempunyai kaki tangan yang terdiri daripada orang yang daripada budaya dan negara yang berbeza adalah sangat penting. Seterusnya, bincangkan tentang isu yang berlaku dalam organisasi yang dikenal pasti. Yang pertama adalah relatifma budaya. Masalah berlaku apabila orang dari satu budaya percaya bahawa norma, amalan dan tradisi tamadun lain adalah tidak sah hanya kerana ia berbeza daripada masyarakat mereka sendiri. Yang kedua adalah kejutan budaya. Seseorang pekerja mungkin mengalami kejutan budaya apabila mereka secara tidak sengaja bersentuhan dengan aspek budaya lain yang tidak dikenali dan tidak dijangka. Kejutan budaya biasanya berlaku apabila pekerja pergi ke negara atau wilayah baru. Ada kemungkinan mereka tidak tahu bagaimana untuk bertindak. Mereka takut untuk kehilangan maruah dan keyakinan ataupun mereka mengalami tekanan emosi. Yang ketiga adalah penyelesaian konflik. Sikap terhadap konflik mempunyai peranan penting di tempat kerja, khususnya berkaitan dengan konsep kerjasama. Sebagai contoh, orang Cina dan India melihat konflik dalam pandangan yang baik dan suka menanganinya dengan segera dan bersemuka. Tetapi orang Melayu memandang konflik dalam pandangan yang buruk dan lebih suka menanganinya secara senyap atau melalui keganasan fizikal. Seterusnya, bincangkan tentang isu yang berlaku dalam organisasi yang dikenal pasti. Yang pertama adalah membuat keputusan.
Kaki tangan yang berkesan mempunyai kesedaran yang mendalam tentang banyak pendekatan budaya yang berbeza untuk membuat keputusan. Sebagai contoh, peraturan majoriti adalah kaedah yang sering digunakan oleh rakyat Malaysia semasa proses membuat keputusan kumpulan. Yang kedua adalah hak privasi. Jika pengurus kepelbagaian budaya dalam perniagaan benar-benar dimaklumkan tentang sikap pekerja terhadap privasi mereka sendiri, dia akan dapat mencapai tahap produktiviti yang lebih tinggi di kalangan pekerja tersebut. Sebagai contoh, bahawa orang Melayu mempunyai rasa privasi yang rendah dan mereka tidak suka menghabiskan sebahagian besar masa mereka di tempat awam. Ini telah menunjukkan bahawa mereka lebih terbuka dan jujur dalam suasana awam dengan rakan mereka dan dengan rakan sekerja mereka. Sebaliknya, orang seperti China, India dan lain-lain adalah terpelihara. Mereka mengekalkan tahap privasi yang tinggi dan mendedahkan kepada orang ramai hanya sebahagian kecil daripada maklumat yang mereka kumpulkan. Saya akan terangkan mengenai kaitan model komunikasi kepengurusan dengan isu atau permasalahan yang telah dikenal pasti dalam organisasi yang dipilih. Teori dimensi budaya Hofstede. Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai jarak kuasa yang tinggi. Skor 100 kerana keputusan dibuat secara berpusat. Faktor motivasi menunjukkan status dan kuasa dan motivasi. Kolektivisme wujud dalam masyarakat Malaysia seperti yang dibuktikan oleh skor 26. Keluarga berkeluarga besar. Hubungan peribadi adalah contoh bagaimana dinamik kumpulan memainkan peranan penting dalam masyarakat Malaysia. Jumlah skor bagi Malaysia adalah bersamaan dengan 36. Malaysia meletakkan nilai yang lebih tinggi terhadap kualiti yang dikaitkan dengan dimensi maskulin berbanding dengan dimensi feminin. Dengan skor 36 pada dimensi ini, Malaysia mempunyai kecenderungan yang lemah untuk mengelakkan ketidaktentuan dalam kehidupan seharian mereka. Masyarakat yang meletakkan keutamaan yang rendah untuk mengelakkan ketidakpastian mempunyai mentaliti yang lebih santai di mana penerapan prinsip diutamakan kurang daripada amalannya dan di mana penyimpanan daripada norma dibenarkan dengan lebih mudah. Fakta Malaysia menunjukkan bahawa prestasi yang lemah dalam orientasi jangka panjang menunjukkan bahawa negara ini mempunyai budaya normatif. Kebenaran muktamad adalah sesuatu yang sangat dirasai oleh masyarakat untuk dipelihara. Mereka mementingkan masa lalu, mengambil berat terhadap kebajikan generasi akan datang dan mengutamakan pencapaian matlamat secepat mungkin. Mengenai pandangan dan idea tentang bagaimana kemahiran-kemahiran dalam komunikasi kepengurusan dapat menangani permasalahan yang berkaitan dengan isu yang dikenal pasti. Yang pertama, mempunyai kemahiran mendengar yang baik, iaitu setiap kumpulan etnik mempunyai cara tersendiri untuk berkomunikasi dan untuk menjadi berkesan. Pekerja dan majikan perlu mendengar antara satu sama lain sebelum bercakap. Yang kedua adalah dengan membenarkan semua orang di tempat kerja bersuara, seperti memperbaiki keadaan kerja boleh dicapai dengan menggalakkan bentuk ekspresi diri yang sihat. Yang ketiga adalah gunakan mekanisme yang melindungi kerahsiaan pekerja untuk menyediakan saluran komunikasi bagi mereka yang ingin menyuarakan kebimbangan atau hasil yang menggembirakan tetapi tidak mahu menarik perhatian kepada diri mereka sendiri. Kotak maklum balas berfungsi dengan berkesan dalam organisasi besar dan mengekalkan kerahsiaan. Menerangkan tentang cadangan proses dan strategi komunikasi pengurusan yang boleh dilaksanakan dalam mengatasi permasalahan berkaitan dengan isu yang dikenal pasti. Yang pertama ialah pemahaman tentang kemungkinan isu komunikasi yang timbul. Iaitu pengetahuan adalah faktor terpenting dalam komunikasi yang berjaya merentasi sepadan budaya. Akibatnya adalah penting bagi individu untuk mempunyai pemahaman tentang kemungkinan isu komunikasi yang mungkin timbul akibat isu kepelbagaian budaya dalam syarikat dan untuk membuat usaha bertujuan untuk mengatasi kesukaran ini. Seterusnya ialah pengambilan kaki tangan. Yang pertama, pengambilan kaki tangan dalam organisasi hendaklah dinilai dengan betul pada kemasukan sama ada secara lisan atau bertulis. Penilaian ini mungkin berlaku pada permulaan proses
Seterusnya ialah tahap etnosentrisme harus dinilai semasa proses perekrutan sama ada dengan cara lisan atau bertulis dan hasilnya hendaklah didokumenkan. Calon dengan markah etnosentrisme rendah dan berkualiti lain yang berpotensi relevan mungkin dipilih untuk proses penilaian ini. Seterusnya ialah memberi bantuan latihan bahasa kepada kaki tangan. Terdapat banyak perniagaan di luar sana yang cuba mempercepatkan proses penyesuaian dengan mendorong kaki tangan mereka mempelajari lingua franca atau bahasa tempatan. Di samping itu, mereka menyediakan latihan sebelum bekerja. Ia selalunya melibatkan orientasi kepada persekitaran baru. Bekerja dari segi geografi, adat resam, budaya dan iklim politik di mana mereka akan tinggal. Seterusnya ialah tanggungjawab untuk mengenal pasti dan menghormati kehadiran kepelbagaian budaya. Ia adalah penting bagi majikan untuk menyediakan kaki tangan mereka dengan latihan silang budaya, asas yang meningkatkan kesedaran tentang keperluan bekerja merentasi sepadan budaya. Latihan dalam pengetahuan silang budaya boleh membantu dalam menyelesaikan isu komunikasi seperti kejutan budaya, stereotip, etnosentrisme budaya. Berkaitan dengan cadangkan proses dan strategi komunikasi pengurusan yang boleh dilaksanakan dalam mengatasi permasalahan berkaitan dengan isu yang dikenal pasti. Komunikasi yang berkesan adalah penting untuk kaki tangan yang pelbagai dan inklusif. Pemimpin dan firma yang berbilang budaya mempunyai tanggungjawab untuk memastikan terdapat saluran dan platform komunikasi terbuka supaya pekerja boleh berkongsi idea, aduan pendapat dan maklum-malas baru. Persekitaran budaya perlu sedemikian rupa sehingga dapat meraihkan kepelbagaian dan bukannya menerima semata-mata. Setiap pekerja bertanggungjawab untuk menyedari faedah daya saing dan moral yang ditawarkan oleh kepelbagaian. Mereka dikehendaki menunjukkan rasa hormat terhadap kepelbagaian budaya dan sokongan terhadapnya dengan mengiktiraf cuti, hari terbuka, ulang tahun dan perayaan yang diperhatikan oleh banyak budaya dan agama. Seterusnya adalah tanggungjawab dalam firma. Tanggungjawab ini perlu diagihkan kepada pekerja berdasarkan pengalaman terdahulu dan bidang minat mereka. Jika pekerja ditugaskan ke negara yang setanding dengan budaya mereka, pengalihan mungkin tidak begitu sukar bagi mereka, terutamanya jika ini kali pertama mereka bekerja di luar negara. Oleh itu adalah membantu dalam menyelesaikan isu kepelbagaian budaya di tempat kerja untuk memastikan bahawa tugasan adalah serasi dengan pengalaman dan minat pekerja. Kesimpulannya, apabila globalisasi terus memecah halangan untuk masuk, kepelbagaian budaya di tempat kerja akan meningkat. Untuk berjaya di peringkat antarabangsa, kita perlu belajar bekerja dengan individu daripada pelbagai latar belakang dan budaya. Oleh itu, mencari jalan bagi orang yang mempunyai pelbagai perspektif untuk bekerjasama secara kolaboratif adalah penting untuk kejayaan mana-mana firma. Akibatnya, setiap organisasi perlu menyedari perbezaan budaya dan dilengkapi untuk mengatasi sebarang halangan komunikasi yang mungkin berlaku akibatnya. Memandangkan keperluan untuk meningkatkan kerjasama, pencapaian dan hubungan di tempat kerja berbilang budaya meningkat. Begitu juga keperluan untuk memahami prinsip asas yang mendorong corak komunikasi. Untuk berjaya dalam tenaga kerja global, kemahiran komunikasi sangat kuat adalah penting. Pengurus harus mempunyai visi budaya yang menggalakkan inovasi dan rasa ingin tahu melalui kepimpinan adaptif untuk mencapai matlamat mereka dan mengurangkan sebarang risiko yang mungkin timbul. Beralih daripada perspektif berasaskan kecekapan dan perspektif yang memberi nilai lebih kepada interaksi manusia adalah penting untuk pengurusan kepelbagaian yang berkesan. Sekian pembentangan kami. Terima kasih.